Alhamdulillah. So, kita masuk tajuk faslun mawani' wilayatin nikah. Ustaz yang baca ini. Okey. So, fasl mawani' nikah maknanya mawani' halangan untuk seseorang tu menjadi wali. Mawani' wilayatin nikah. Gitu lah kot. Okey. So, faslun fi mawani' wilayatin nikah. So, dia kata la wilayata li raqiqin qinnin. Masya Allah. Apa benda ni? Mudabbarin أو مكاتب أو مبعض لنقصه. Rasanya li raqiqin qin ni dia ni hamba. Hamba ni raqiq qin ni. So uh, raqiq ni maksudnya hamba lah tak silap. Li raqiq qinnin أو مدبر أو مكاتب أو مبعض لنقصه. So yang aku rasa sejak secara general ni memang raqiq ni hamba lah. Hamba ke ada maksud lain? Tu kepada masuk rakik tu ke? Hamba. Oh, okey, hamba. Okey, so rakik tu basically hamba So hamba dia tak boleh. So dia kata qal baghawi fi fatawi. Ini semua macam jenis yang qinnin, mudabbarin, mukatabin ni jenis-jenis hamba lah kot. Contohnya qinnin ni kalau Google dia cakap macam qinnin ni hamba yang macam tak ada chance langsung untuk dia jadi untuk dia bebas. So macam tu lah. So dia jadi hamba lah. Jadi qal baghawi fa la tuzawwaju aslan. So itulah. So maknanya al-raqiq tak ada wilayah. Okey. Okey. Next. Tadi apa jadi? La wilayata li raqiqin wa sabiyyin wa majnunin wa mukhtallin nadhari biharamin aw khabal. وكذا محجور عليه بسفين على المذهب ومتى كان أقرب ببعضها okay, so maknanya even sabi pun tak boleh jadi wali, majnun gila tak boleh, mukhtallin nadhari mukhtallan nazari ni ada problem dari segi sama ada pandangan atau pendapat. Okay. So dia kata mukhtallan nazari biharamin atau kibrusin yani. Mungkin dia dah terlalu tua, so dia macam tak boleh nak dia tak boleh nak apa ni, nak bukan nak nampak sangat nampak dari segi mata, tapi nampak yang ni dari segi pemikiran lah kot gitu. Dia dah macam tak boleh nak fikir sangat gitu. Au khabalin ni bukan gila juga. Fasadun fil aql. So dia ada khabal yani. Basically khabal ya khabal. Khabal ni pun macam gila lah juga. So tapi dia kata kat sini huwa fasadun fil aql. Ini aliskan masdarun. Tapi dia orang yang basically khabal ni ada orang yang ada problem dekat otak dia lah. Dia jadi okey, Majnun ni mungkin Majnun betul-betul gila. Khabal ni mungkin dia jadi apa ni? Cakap tak tentu arah ke apa gitulah, akhirnya dia tak ni sangat. Dia tak boleh fikir sangat gitu. Dia tak boleh fikir sangat So wakadha mahjurun alaihi bisafah ala al-madhhab. Orang yang mahjur alaihi mahjur alaihi dihalang untuk bisafahin safih yani. Kerana dia ni jenis orang yang membazir. So dia mahjur alaihi على المذهب ومتى كان أقرب بعض هذه الصفات يعني sambungannya kita tahu. Okay. Aku perlu ke explanation dia kat sini? Mungkin kalau khabar pun maksud dia je okay, Nabil Iskan masdar.
محجور عليه بأن بلغ غير رشيد الأمر صغير أوكي. والطريق الثاني وجهان أحدهما هذا والثاني يلي لأنه كامل النظر في أمر النكاح. يعني tadi على المذهب kan tadi kiranya okey isu mahjur alaih ada khilaf bisafahin tahu yang mahjur alaih bisafahin ni orang yang jenis membazir duit dia. So dia ni jenis yang asyik spend duit dia membazir. So dia ni ditahan. Kira mahjur alaih dia. Harta dia ni dia pegang. Ataupun dia ni ditahan supaya dia tidak membazir. Supaya dia tidak spend duit dia. Ni lah au badzara fi mali ba'da rushdihi. Bi an balagha ghaira rashid ataupun badzara fi mali ba'da rushdihi. Okey. So itu maksud mahjur alaih bisafahin. So على المذهب مذهب الشافعي لا. So kalau ada طريق الثاني pula dia kata والطريق الثاني وجهان أحدهما هذا والثاني يلي. Maknanya dia kata mahjur alaih ni boleh jadi wali kerana dia kamilun nazari fi amrin nikah dan dia ditahan lihifzi malihi. So bukan kerana dia tidak layak untuk jadi nikah tapi kerana duit dia. So dia kamilun nazar fi amrin nikah. Maksudnya dia boleh nampaklah tentang nikah tu. Okey. Ini okey al-li'annahu la yali amra nafsi fa ghairu aula. Okey. So dia ni reasoning lah kenapa mahjur alaih tak boleh. Dia kata kerana dia tak boleh nak handle diri dia sendiri. So maka untuk dia handle orang lain lagilah dia tak boleh. Fa ghairu aula. Okey. Ini untuk mahjur alaih tadi. So tapi dia kata kena ada dua pendapat, satunya yang tadi tak boleh, satu lagi yang boleh. Dia kata boleh. Sebab dia kata yang dia tak boleh handle diri dia tu bab duit je. Nikah tu benda lain. Okey. Okey, so sambungan dia wa mata kana al-aqrab ba'd hadhihi as-sifat al-mani'ah. Okey, seterusnya fal wilayah lil ab'ad. Mata kana al-aqrab ba'd hadhihi as-sifat. Kalau yang dekat lah, kalau yang wali-wali yang dekat ada sifat-sifat ni. Sifat yang dimention tadi lah sabi, majnun, mukhtal. Okay. So maknanya dia kata fal wilayah lil ab'ad. Dia akan kira dia akan pindah kepada yang jauh. Okay. Ni cerita lil wilayah fal wilayah lil ab'ad li khuruj al aqrab an an yakun waliyan fa ashbah al ma'dum. Kiranya macam wali yang akrab tu tak ada. Kerana semua ada masalah. Contoh. Ada yang gila, ada yang gitu. So terencak kalau apa. Yang tadi tu lah khabar tadi. Okay. Sorry baru baca chat. Okay. So okay. Kalau yang akrab semua tak boleh kerana sama ada dia kecil lagi ataupun gila dan sebagainya tadi, so dia akan pindahkan kepada al-ab'ad. Wal-ighma in kana la yadum ghaliban untudhira ifaqatuhu. So kalau orang yang koma atau orang yang koma in kana la yadum ghaliban. So maknanya kalau nak kata yang dia ni in kana la yadum ghaliban maknanya dia ni koma tapi kita tahu yang dia ni takkan stay koma lah, maknanya dia akan terjaga juga gitu. So dia kata untudhira ifaqatu, maka kena tunggu sampai dia sedar. Kiranya tak pindah teruslah ke wali ab'ad. Okay. So, wa in kana yadumu ayyaman untudhira. Okay. In kana la yadumu ghaliban wa in kana yadumu ayyaman wa in kana yadumu ayyaman untudhira
Maknanya kalau nak kata dia ni kalau dia pengsan berapa hari pun kena tunggu juga. Wa qila lil ab'ad. Cuma dia kata akan kalau yang beberapa hari tu ada yang kata akan pindah terus pada yang jauh. Wala yaqdahul ama fil asah. So yang buta ni dia wala yaqdahul ama fil asahi, maknanya rasanya orang yang buta ni dia tak ada, maknanya dia tak menjadikan dia tak ada wilayah. Kiranya kalau wali tu dia buta, still boleh jadi wali. Okay. Okay, so yang tadi sama lah. Kalau yang ighma tadi tu sama ada dia memang koma lama. Hayajan merah safra. Kalau yang dia memang koma lama tu dia kena tunggu sampai dia bangun. Kerana dia kata qata'an kena dia ni seperti orang yang tidur. Dan kalau dia tidur beberapa hari pun yaumin pun dia kena tunggu juga. Aidan ala al-asahi. Tapi yang ada pendapat dua tadi tu dia kata okay, so dia kata la waqila la tuntazar ifaqatu bal tantaqil al-wilayah. So ada pendapat nombor dua lil ab'ad. Kal junun wasaki bila ta'addin fi ma'na al-ighma. Okay, ada maknanya kena ada pendapat dua kata kena dipindahkan. Okay, and then yang ni wala yaqdahul ama fi wilayat az-zuj. Tu tadi maksud dia betul, maknanya buta ni tak menjadikan dia tak ada wilayah. So wala yaqdahu fi wilayat az-zuj fi al-asah li husul al-maqsud bil bahth wa sima'. Kerana orang buta ni dia dengar, yang dia boleh dengar, dia boleh tahu. Okay, wasani yaqdah. Tapi ada pendapat nombor dua, dia kata wasani yaqdah. Maknanya merosakkan, mana buta ni dia affect kelayakan kita untuk jadi wali gitu. Yaqdah. Okay, so dia kata wasani yaqdah li'annahu naqsun yu'athiru fi ash-shahada fa ashbaha as-sighar. Dia kata kerana ada kekurangan tu yu'athir fi ash-shahada, dia akan beri kesan kepada syahadah ni. So dia tak nampak sangat. So dia ni seperti orang yang kecil gitu. Okay, ni yang nombor dua pesan ya. Okay, so yang bawah ni mungkin tak kira kita boleh skip aku. Okay, kalau penting bagi tahu. ولا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم مجبرا كان أو لا. So basically tak ada orang yang fasik ni tak boleh jadi wali. Okay, على المذهب. So sama ada ni bisyubul khamri أو لا أعلن بفسقه أو لا على المذهب. Sama kalau ada orang tu dia ada orang tu dia memang terang-terang bagi tahu ya dia tu fasik ke apa, dia tunjuk yang dia tu fasik ataupun dia tak terang-terang, so dia still tak ada wali dia tak ada wilayah, tak ada kuasa untuk jadi wali. على المذهب بل تنتقل للأبعد لحل لا نكاح إلا بولي مرشد. Okay, so, orang yang fasik ni basically mengikutkan mazhab Syafi'i dia tak boleh jadi wali. Okay, cuma ada pendapat nombor dua, wal qaul tsani. Okay, wal qaul tsani di sini, wal qaul tsani annahu yali. So ada pendapat nombor dua, dia kata orang yang fasik ni boleh jadi wali. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa jama'at. So dia kata lianna al-fasaqa lam yumna'u min tazwij fi 'asr al-awwalin.
bagi tahu kerana fi asr al-awwal, maknanya kata sebab al-fisq ni dia lam yamna'u min at-tazwij fi asr al-awwalin. Dulu lah kata nak kata awal tu dulu. Benda ni tak jadi sebab pun untuk diorang kahwinkan untuk jadi wali lah maknanya dulu-dulu. Mungkin ayam al-jahiliyah ke asr al-awwalin. Walaupun diorang maknanya walaupun diorang tu fasik kan zaman-zaman jahiliyah tu, tapi diorang still boleh je kahwinkan anak dia ke apa gitu. Okay, so ni qaul al-thani. Kalau sah tadi dikata tak boleh kahwinkan. Berdasarkan hadis tadi la nikah illa waliyin mursyid. So yang ni semua ni qaul musannif. Okay. So okay, rasanya tak ada apa. Okay, kita sambung next. Wa yalil kafiru al-kafirah. Oh okey, kalau maknanya kalau kalau kita nak, kalau orang tu nak kahwin dengan perempuan yang bukan Islam kan, so siapa jadi wali perempuan bukan Islam tu, so orang kafir tu boleh jadi wali kepada perempuan yang kafir tu, kiranya ayah, kalau perempuan tu kafir, ayah dia lah mana boleh jadi wali. Okey. ويلي على صح المنصوص الكافر الأصلي الكافر الأصلي ولو كانت عتيقة مسلمة اختلف اعتقاده ولو كانت عتيقة مسلم. Okay. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقضي okay. Okay. So ni je lah kot, tapi panjang-panjang ni kenapa lebih ni kena baca ke? Terus masuk exam. Masuk okay. Okey, kita ni kat sini wa ihramu ahadil aqidain. Sini kan masuk sini kan? Ya. Okey. Wa ihramu ahadil aqidain aw zawja yamna'u sihhatan nikah. ولا ينقل في الولاية ولا ينقل الولاية في الأصح فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد. وإحرام أحد العاقدين. Okey, ihram ni lah yang umrah atau haj tu. Okey. So sekiranya ahadil aqidain maknanya sama ada wali ataupun ahadil aqidain aw zaujah. Okey, ahadil aqidain ni biasanya sama ada lelaki tu lah. Aqidain ni sebenarnya lelaki dengan wali. Kini zauj dengan lelaki aw zaujah. So yalah, al-aqidain ni maknanya ayah wali dengan lelaki tu lah, lelaki yang nak kahwin tu. Okey. Kalau zaujah yang perempuan tu. So kalau salah satu antara dua orang ni dalam keadaan ihram, yamna'u sihhatun nikah. So tak boleh nikah waktu tu. So yamna'u sihhatun nikah. Tapi wala yanqul wilayah fil asah. So kalau ayah tu tengah ihram atau wali tengah muhrim kan. Dia tu muhrim. Jadi wali tu tak dipindah. La yanqul wilayah fil asah. فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا بعد. So dia tak dipindah tapi sultan yang kahwinkan gitu, yang ada kuasa untuk kahwinkan. Dia tak pindah kuasa tu kepada wali abad. قلت ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح. So dia kata qultu apa maksud dia
tak ingat lah. Tapi siapa tahu masuk qultun. Is it Khatib Syarbini ke Imam Nawawi sendiri yang cakap? Imam Nawawi dalam kitab dia Raudhah kot. Oh, okey. Dalam buku lain lah. Okey, Imam Nawawi Okey, qultu. Imam Nawawi dalam buku dia yang lain. Okey. Boleh jadi masuk exam. Okey. So dia kata walau ahram al-wali, kalau wali tu dia muhrim di dalam keadaan ihram ataupun lelaki tu zauj tu, fa'aqada wakilu. So maknanya dia dah hantar wakil untuk kahwinkan. Kira untuk yang buatkan akad tu lah. Contoh kalau wali tu ayah tu dia dalam ihram, so dia hantar wakil untuk buatkan akad tu, selesaikan akad nikah tu, tapi dia kata lam yasih. Okey, so di anda Imam Nawawi lam yasih. So itulah maksud dia wa ihramu ahadil aqidain, wali ke ataupun zauj atau wakil an ahadihima. Okey. So au zaujah yamna sihhatun nikah al-muhrim dengan kerana hadis al-muhrim la yankihu wa la yunkih. Okey. So ini kenapa orang keadaan ihram tak boleh kahwin. Okey. Wala yanqul ihram الولاية للأبعد لأنه لا يصل ولاية لبقاء النظر. أوكي. إلا صحي. أوكي. يرجع لنقل الولاية فقط وإذا لم ينقلها. So yang kita kata dia fil asah tadi kan, la yanqul al-ihram al-wilayah lil ab'ad, kan kita kata dia tak pindah tadi kan. Wilayah tak pindah ke ab'ad. Tapi wasani ada yang kata yanqul lil ab'ad kal junun. So ada yang kata dipindah lah, maknanya wali ab'ad jadi ada kuasa untuk kahwinkan. So bukan sultan lah yang kahwinkan lagi. Itu yang ini. Dia kata so maknanya bukan sultan, maknanya wali ab'ad boleh kahwin. Okay. Lepas tu sultan la ba'da min ta'thir haram. Ni sambungan tadi ala sah tadi. Okey. Dan qultu akhadha min ar-rafi'i fi asy-syarh. Ni masuk qultu akhadha min ar-rafi'i fi asy-syarh. Imam an-Nawawi la akhadha min ar-rafi'i fi asy-syarh. Walau ahrama al-wali aw az-zawj. Kita baca kan tadi. ni walau ahrama al-wali aw az-zawj fa'aqada wakiluhu aw lam yasih. Okey, ni kita baca tadi. Okey. Ba'da tawkili fi az-zawaj. Ba'da tawkili fi tazwij. Walau ahrama wali ba'da tawkili fi tazwij. Maknanya dia dah wakilkan and then baru dia pergi contoh buat haji. Okey. So bukan keadaan dia tengah ihram, dia baru diwakilkan, tapi dia sebelum lagi dia pergi buat haji tu, dalam keadaan ihram tu dia dah wakilkan. Fa'aqada wakilul halal lam yasih al-'aqd. So dia kata akad tak sah. Seterusnya wallahu a'lam lian al-muwakkil la yamlikuhu far'uhu awla wa aidan wakil fi nikah safirun mahdhun. Dia bagi tahu lah kerana lian al-muwakkil la yamliku fa far'uhu awla. Wallahu a'lam maksudnya apa? Sampai sana je lah kan. Okey, ada sambungan lagi. Okey, kita sambung
walau ghaba al-aqrabu ila marhalataini zawwaja sultan. Ini yang apa ni jauh marhalatain tu kan, isu marhalatain ni. So kalau wali aqrab tu contoh ayah tu berada jauh dari perempuan tu dengan kadar marhalatain zawwaja sultan, maka sultan ada kuasa untuk kahwinkan. Okey, itu maksud dia lah basically. Walau ghabal wali al-aqrab nasaban aw wala'an ila marhalatain wala wakilan lahu hadiran bil balad. Dan tak ada apa ni wakil yang boleh kahwinkan. Aw duna masafatil qasri tuzawwaj sultan. mana sultan baladiha atau naibuhu la sultan ghairi baladiha wala al-ab'ad 'ala al-asah. So dia kata bukanlah wali ab'ad yang jadi wali 'ala al-asah. Tapi ada pendapat nombor dua, dia kata waqila yuzawwijul ab'ad. Okey. Dia sebab kenapa tak dipindahkan kepada ab'ad ni kalau ikutkan reasoningnya ni. So dia kata al-ghaib ni wali wa tazwij hak dia, maknanya hak kepada kerana nak kahwinkan tu, kuasa untuk kahwinkan tu hak kepada wali tu atau ayah tu lah contohnya. So sekiranya dia tak boleh, so ada orang yang akad dia kan sultan ni bukanlah dikira sebagai wakil. Sultan ni bukan dia ni bukan dikira sebagai wakil, tapi dia ni dikira sebagai orang yang kata ambil alih ke macam tu lah, naib yanub anhu. Kita buat on behalf of gitu, do on behalf of someone. Itu maksud itu kuasa, itu sultan ya. So kalau so yang ada kuasa untuk apa ni ganti orang tu siapa? Sultan. So sebab tu dia tak pindah. Okay? Dia tak pindah ke al-ab'ad. Wa qila yuzawwijul ab'ad. So ada dua pendapat, dia kata al-ab'ad boleh kahwinkan. Okay, yang ni wadunahuma la yuzawwiju illa bi'idhni fil asah. La yuzawwiju illa bi'idhni fil asah. Sekiranya kalau tak nilah tak dunahuma il marhalatain. Sekiranya tak lebih dari marhalatain, so la yuzawwiju illa bi'idhni. Maka kena ada izin ni lah, wali tu lah. Okay. Izin wali tu fil asah. Liqisaril masafah. Maknanya sekiranya dia tak lebih marhalatain lah. Okay. Maknanya contoh dia jauh, ghaib yani, wali tu ghaib tapi tak lebih marhalatain gitu. So dia kata kena minta izin wali juga. Kena minta izin ayah tu contohnya. Okay. Kerana dia kata jaraknya pendek. Fayuraja' fayahdur, sama so dia sepatutnya dia balik. So ayah tu balik dan pergi jadi wali saksi nikah tu, ataupun yuwakil So ayah tu boleh wakilkan gitu. Sekiranya dia tak, jarak dia bukan 2 marhalah. Tapi ni fil asah. So ada thani yuzawwiju li alla tatadarrar bi fawat al-kufi ar-raghib kal masafa at-tawila. So dia kata pendapat nombor 2 boleh kahwinkan supaya perempuan tu dia tak terkesan dengan bi fawat al-kufi ar-raghib. Mungkin dia apa ni? Mungkin bi fawat al-kufi kiranya mungkin situasi tu memerlukan dia untuk kahwin waktu tu juga. Itulah senang cerita. Okay, so maka dia boleh je dia boleh kahwin. Okay, yuzawwij. Tapi siapa yang boleh kahwinkan ni rasanya wa yuzawwij mungkin as-sultan yani. As-sultan. Aku rasa lah sultan Tadi dia ada bincang sultan. So kalau ayah tu tak jauh 2 marhalah tapi dia ghaib, dia tak ada. So sultan boleh kahwinkan. Okay.
So bawah-bawah ni semua tak perlu kan? Okay. Okay, kita tengok kepada ni. Walil mujbiri التوكيل في التزويج. Okay, walil mujbiri التوكيل في التزويج. Wali mujbir ni dia boleh mewakilkan, dia boleh mewakilkan fi tazwij. Di mana dia boleh hantar wakil lah bighairi idniha. So bighairi idniha maknanya dia boleh wakilkan tanpa minta izin perempuan tu lah. Gitu. Okay. Kama yuzawwijuha bighairi idniha, seperti mana dia boleh kahwinkan anak tu tanpa minta izin dengannya. Okay. Tapi lakin yusannu lahu isti'dhanuha wa yakfi sukutuha, yang lebih afdal untuk minta izin, sunnah minta izin. Wa yakfi sukutuha, dan cukup sekadar dia diam saja. Jawapan kepada minta izin itulah. Okey. Wala yushtarat ta'yin az-zawj fil azhar. Okey, so wala fi jawaz tawkil mujbir ta'yin az-zawj lil wakil fil azhar. ولا تعيين الزوج في الأرض ولا يشترط تعيين الزوج. So dia kata tak, maknanya fi jawaz tawkil mujbir ta'yin az-zawj, maknanya dia tak perlu specify siapa lelaki tu kepada wakil tu, gitu. Wala isyarat, yani tak perlu. Fi jawaz tawkil mujbir ta'yin az-zawj lil wakil. Maknanya dia, kalau ayah tu dia nak wakilkan seorang, dia tak perlu, maknanya dia bukanlah syarat dia kena bagi tahu lelaki akan kahwin ni, nama dia ni. Tak, dia tak perlu. Dia kata, kalau dia kata saya wakilkan awak lah untuk kahwinkan anak saya, itu dah cukup dah. Fil azhar. Okay, ni fil azhar, yani ikutkan qaul Syafi'i. لأنه لا يملك التعيين في التوكيل فيملك الإطلاق به كما في البيع وسائر التصرفات. Dia kiaskan dengan macam بيع والشراء lah. Okay. Kiranya dia لا يملك التعيين في التوكيل فيملك الإطلاق به. Kiranya dia boleh يملك الإطلاق. Kalau kita hantar wakil, kadang-kadang tak perlu specify benda kan. Gitu. Yelah, kadang-kadang kita tak perlu specify benda. Kita kata tolong macam ni, tolong ambilkan ataupun tolong sampaikan berita ni kepada dia. So kita hantar wakilnya. So cara dia nak hantar, nak sampaikan tu ikut dia lah gitu. Tak perlu cara kan. Contoh. So sama dalam ni family code al-itlaq. Okay. Kiranya dia kita spesifik, kita bagi tahu dia kena buat apa, tapi tak perlu mention siapa orang tu tak perlu. Okay. والثاني يشترط ذلك لاختلاف الأغراض. Jadi tapi pendapat nombor 2, pendapat yang kalam Imam Syafi'i lah sendiri, dia ada kata yushtarat ذلك, maknanya perlu ta'yin az-zawj, perlu bagi tahu wakil siapa lelaki tu yang akan kahwin tu dengan anak dia tu lah gitu. So yushtarat dhalika li ikhtilaf al-aghrad bi ikhtilaf al-azwaj. So kerana beza ni lah al-aghrad, ikhtilaf al-aghrad bi ikhtilaf al-azwaj. Sebab bila maknanya nak kata lelaki ni, maknanya purpose lelaki semua lain-lain kan, macam tu. So nak kata semua yang orang-orang ni semua berbeza lah, tak semua orang sama gitu. So kena bagi tahu lah mana satu. So walaysa lil wakil syafaqah tad'u ila husnil ikhtiyar, dan kerana wakil ni, contohlah kalau ayah dia sayang kepada anak dia, so dia akan cuba pilih yang terbaik lah untuk anak dia gitu. Tapi kalau hantar wakil tu dia tak ada syafaqah, dia tak ada kasih sayang seperti ayah dia sendiri. Ayah sendiri dia akan cuba pilih yang terbaik. Kalau wakil ni dia cuma akan
allati tad'u ila husni ikhtiyar, yang akan membuatkan dia pilih dengan sebaik-baiknya. So dia akan pilih. Kalau kita tak specify, dia akan pilih lah mana-mana. Ada orang yang ni okey dah. Ni okey je kahwin. Dia terima je. Gitu. Faham kan? Ni yang asani lah, asani. Okey. Kedua ajab al-awwal bisyafaqan wa la tad'u illa annahu la yuqi illa ma yasa bi nadharihi wa ikhtiyarihi. Cuma dia kata ada rad lah. Ada rad bahawa ni kiranya pendapat dia rad pendapat nombor 2 ni lah. Maknanya ayah ni dia biasanya dia akan hantar wakil orang yang dia percayai lah. Maknanya dia tak hantar siapa-siapa je, okey tolong wakilkan anak aku. Dia akan hantar orang yang dipercayai lah. So maknanya bila dia percaya orang tu akan pilihkan yang terbaik lah maknanya gitu. So kiranya rad pada qaul tsani lah ni. Okey. Lepas tu wa yahtatul wakilu fala yuzawwiju ghaira kuf'in. Wa yahtat al-wakil. ويحتاط حتما الوكيل عند الإطلاق فلا يزوج غير كفء. ويحتاط الوكيل. Maknanya wakil ni dia kena ambil safe step lah gitu. Walaupun عند الإطلاق ni kan kita dah kata okay, contoh sambungan mata tadi wala yushtarat ta'yin az-zawj fil azhar wa yahtatu al-wakil, sambungan ni gitu. Okay. So sebab dia kata tak disyaratkan untuk specify lelaki tu, tapi wakil tu dia kena ambil safe step. Wa yahtab, yani dia kena jaga-jaga. So fala yuzawwiju ghayra kuf'in. So wakil tu tak boleh sampai terkahwinkan dengan perempuan tu dengan lelaki yang tak sekufu macam tu. Itulah muqayyadun bil kuf'in. Wala kuf'a ma'a talabi akfa'a minhu fa in zawwaja bi lam yasih. So kat sekiranya dia kata kalau dikahwinkan orang yang tak sekufu maka lam yasih. Okey. Lam yasih al-nikah pula. Wa ghairul mujbir fala yuzawwiju ghairu kufin wa ghairul mujbiri وغير المجبر لكونه غير أب أو جد أو لكونها ثيبا إن قالت له وكل أو بندني لا تعمل كيف غير كفر وغير مجبر إن قالت وغير المجبر kiranya wa ghairul mujbir, kalau wali yang ghair mujbir, so sekiranya perempuan tu cakap dekat wali ghair mujbir tu, dia kata wakil lah. Ini macam wakil lah, untuk mana tolong wakilkan aku, gitulah kot. So yatanawalu kalamu thalatha suwar. So al-ula maknanya ada 3 situasi lah. Kiranya perempuan ni minta kepada seorang ni yang ghair mujbir ni, diminta untuk jadikan wali. Minta jadikan wakil. Macam mana sekarang ni? Okey, jap. Qalat lahu zawwij wa wakil falahu al-amrani jazman. الثانية قالت له وكل وسكتت عن التزويج فله التوكيل جزما. Ini situasi dia ghairul mujbiri in qalat lah. So maknanya okey, maknanya ialah kalau orang yang ghair mujbir ni, kalau perempuan tu cakap kat dia wakil azawij wa wakil, maknanya dia yang kahwinkan dan dia wakil, zawij wa wakil, maknanya dia ada kuasa untuk kahwinkan. Wakil maknanya dia boleh kahwin, dia boleh wakilkan aku, dia boleh hantar wakilnya. Allah Alam, aku rasa gitulah zawij.
Zawij tu mana ghair mujbir yang kahwin kan? Ya, zawij. Zawij kahwin. Ataupun wakil. Wakil hantar wakil. So bagi tahu dekat ghair mujbir ni hantar wakil. So dia kata ni falahul amran jazman. So dia ada dua-dua. Maknanya dia boleh kahwinkan dan dia boleh hantar wakil. Dua-dua sah. Asalnya sekiranya dia kata kalau perempuan tu cakap kepada apa ni, dia bagi tahu ni lah. Dia bagi tahu pada yang ghair mujbir tadi tu, wakil wasakatat an tazwij. Dia cuma kata hantar wakil je gitu. Tapi dia tak bagi tahu dia tak kata zawij, dia tak kata boleh kahwinkan gitu. Falahu tawkilu jazman. Kata maka ghair mujbir tu ada tawkil. Dia boleh wakilkan gitu. Tu zahiru annahu la yuzawwiju bi nafsihi wa laysa muradan. وليس مرادا بل له ذلك. So dia basically dia nak kata boleh lah, maknanya kalau walaupun dia sakata an tazwij, dia diam je tentang kahwin tu, tapi dia kata wakilkan aku macam. Mana dia kata tolong hantar, mana boleh untuk orang mujur hantar wakil gitu. So so sah je. Kalau zawaj tu pun sah je. Okey. Yang asal azinat lahu fi tawkil. So yang nombor 3 situasinya kalau dia perempuan tu diizinkan lelaki tu ghair mujbir tu untuk tawkil, tapi nahathu an tazwij bi nafsihi. Kiranya dia, maknanya ghair mujbir tu tak boleh kahwinkan dia. So dia kena hantar wakil je gitu. So dia kata zahiru sihhatul idhn wa laysa muradan bal al-idhnu batilun. So dia kata kat sini macam dia kata al-idhn batil kat sini kiranya. Kata zahiru sihhatul idhn, dia kata nampak macam sah je izin tu, tapi walaysa muradan. Tapi sebenarnya tak. Bal al-idhn batil. Tapi sebenarnya izin tu batil dia kata. Sebab yalah dia kata dia ghair mujbir tak boleh kahwinkan, tapi dia boleh hantar wakil je. So macam kiranya siapa yang jadi ada kuasa untuk kahwin ni sekarang? Kiranya macam orang yang third party tu yang ada kuasa untuk kahwin. So yang dia kata waradat at-tazwij ila al-wakil al-ajnabi. So macam satunya kalau contoh kalau ayah, kalau wali mujbir tak boleh kahwinkan kan. So kan dipindahkan kepada ghair mujbir. So kalau ghair mujbir dia ada kuasa, dia ada wilayah kan. So kalau perempuan tu kata wakil sahaja, hantarkan wakil, tapi dia tak kata, tapi dia tak bagi yang wali mujbir tu wali ghair mujbir tu untuk kahwinkan dia gitu. So seperti macam hak untuk kahwinkan tu, wilayah tu ada kepada yang wakil tu je, bukan ghair mujbir tu gitu. So sebab tu dia batal yang dekat sini, situasi yang ketiga ni. Faham ke ini? Jelas tak 3 situasi ni? Oh guys. Okay. Okay, dia ada 3 situasi ya. Sekiranya contoh kalau maknanya tak ada wali mujbir lah. Ini situasi tak ada wali mujbir. So so yang akan jadi walinya yang ghair mujbir lah. Yang ghair mujbir ni maknanya tak boleh nak kahwinkan perempuan tu tanpa. Ghair mujbir maksud apa yang tak boleh
paksa. So dia kena minta izin juga gitu kan. Okay. So yang ghair mujbir ni kalau dia nak kahwin kan. Jadi sekiranya in qalat lahu ni, sekiranya perempuan tu yang nak kahwin tu, dia bagi tahu dekat wali ghair mujbir tu, dia kata yang pertama ni ini. Dia kata zawwij wa wakil. Sebab kan kalau yang ghair mujbir ni maknanya dia tak boleh kahwinkan perempuan tu tanpa izin perempuan tu kan. Okey. Dia ada tambahan juga, dia kata likauniha sayyiban, ataupun kerana perempuan tu memang sayyib. So sayyib ni dia kena minta izin kan. Walaupun wali mujbir. So basically kena minta izin perempuan tu. So sekiranya perempuan tu izinkan dengan 3 cara. So ada 3 situasi. Situasi pertama, kalau dia kata zawwij wa wakil, maknanya ghair mujbir tu dia kata awak boleh kahwinkan saya dan awak boleh hantar wakil untuk kahwinkan saya gitu. Dia bagi tahu kepada wali mujbir tu. Atau wali ghair mujbir. Okey. Ataupun wali mujbir yang tetapi sekiranya perempuan tu sayyib lah. Kalau perempuan tu tak sayyib, then dia apply kepada ghair mujbir. Okey. So dia kata kat sini falahu al-amran jazman. Maknanya wali tadi tu dia sendiri boleh kahwinkan perempuan tu dengan lelaki lah, maknanya dengan lelaki lain. Dan dia juga dalam masa sama boleh juga dia sendiri hantar wakil. Dia hantar wakil. Dia hantar orang lain lah, maknanya dia kiranya wali ghair mujbir tu dia hantar orang lain untuk kahwinkan. Bukan dia sendiri yang contoh hadir majlis tu untuk kahwin. Untuk itulah jebat tangan apa semua. Okey. Yang ini situasi pertama. Jelas ke situasi pertama ni? Yes. Ghair mujbir. Dia sebenarnya dua, sama ada ghair mujbir ataupun sekiranya perempuan tu sayyib. So basically situasi yang mana kena minta izin juga dengan perempuan tu. Sebab ni ditambah likauniha sayyiban. So kalau dia sayyib, benda ni applicable sekali juga kepada ayah, kepada wali mujbir. Okay. So itu tadi situasi pertama. Jelasnya, so kita sambung. Okay. Situasi kedua, kalau perempuan tu bagi tahu, dia kata awak boleh hantar wakil. Dia bagi tahu kepada ayah dia ke ataupun dia bagi tahu ayah dia kalau perempuan tu sayyib lah, ataupun dia bagi tahu ghair mujbir tu. Ghair mujbir tak kisah sama ada dia ni sayyib ataupun bikir. Okay. So dia bagi tahu dia kata awak boleh hantar wakil. Tapi dia tak bagi tahu pasal perkahwinan tu, maknanya dia tak kata kat wali dia tu dia boleh kahwinkan. Dia sendiri boleh kahwin, tak perlu hantar wakil. Dia tak ada kata gitu. So dia diam pasal perkahwinan tu. So dia kata wa zahiru annahu la yuzawwi bi nafsihi. So kalau kita nampak ayat ni, kita nampak macam wali tu dia sendiri tak boleh kahwinkan. Okay, dia tak boleh jadi wali tu, dia tak boleh hadir lah yang jadi apa ni wali waktu akad nikah tu. Tapi dia kena hantar, maknanya dia kena hantar apa ni wakil saja gitu. So kita nampak gitu, tapi sebenarnya dia kata walaysa muradan bal lahu zalik. Tapi sebenarnya dia wali tu sendiri boleh kahwinkan. Ini sekiranya dia kata perempuan tu kata boleh hantar wakil tapi dia diam tentang kahwin. Maknanya dia diam tentang yang wali ghair mujbir tu sendiri boleh kahwinkan gitu. Dia tak cakap apa-apa. Yang pertama tadi dia kata wali ghair mujbir tu sendiri boleh kahwinkan ataupun wali mujbir tu boleh hantar, ghair mujbir tu boleh hantar wakil. Okay. Itu yang first dan second. Kalau yang tiga ni, kalau dia
dia bagi tahu wali ghair mujbir ni, dia kata okey, boleh hantar wakil. Tapi dia sendiri tu, maknanya dia kalau wali ghair mujbir sendiri nak kahwinkan tu tak boleh. Dia kata. Dia memang sendiri bagi tahu tak boleh. Dia sendiri tu tak boleh kahwinkan. So dia kata zahiru sihhatul idzn tapi walaysa muradan bal al-idznu batil. Dia kata kalau gini tak sah. Tak boleh, tak boleh. Yalah, kiranya kita tak benarkan orang yang sepatutnya ada layak untuk jadi wali kahwinkan kita, tapi kita benarkan sahaja kepada wakil, sedangkan wakil tu ajnabi kepada kita. So sebab tu dia tidak boleh. Faham ke sekarang? Yang situasi ketiga ni, Uh-huh. dia boleh hantar wakil tapi tak boleh kahwinkan. Macam tu ke? Yes. Yang tak boleh kahwinkan tu adalah wakil kan? Bukannya wali ghair mujbir kan? Wali ghair mujbir sendiri. Sebab dia kata wa nahatu an tazwij bi nafsihi. Bi nafsihi maknanya wali ghair mujbir tu. Sama dengan kedua ke? Kalau yang kedua dia tak cakap, ini nahatu, dia memang larang. Dia kata wali ghair mujbir kau jangan kahwinkan aku. Jangan kau sendiri yang jadi yang kahwinkan, kena hantar wakil juga. Kalau yang nombor 2 tadi dia senyap je, dia tak cakap apa-apa pasal kahwinkan tu. Oh, okay. So sebab dia senyapkan tu, so iaitu dia membawa maksud sebenarnya boleh gitu. Tapi yang ni sebab dia memang terang-terang kata tak boleh, maka izin ni batil kan. Maknanya dia kata cara dia bagi izin dengan membolehkan wakil sahaja, tapi wali ghair mujbir sendiri tu dia sendiri tak boleh kahwinkan. So izin tu tak valid. Sebab dia kata macam seperti kita ni memberi wilayah kepada orang ajnabi kan. Sedangkan yang lebih layaknya wali ghair mujbir lah. Sebab dia mestilah orang yang terdekat dengan kita. Okay. Jelas insyaAllah. Okay. Dia ingat situasi. Pertama, umar tu memang kata boleh kahwinkan dan boleh hantar wakil yang sama. So ini memang boleh je. Izin tu sah je. Nombor 2, dia cara diizinkan tu dia cakap boleh hantar wakil. Tapi pasal dia boleh kahwinkan tu dia senyap. Dia tak cakap apa. So ini pun izin tu valid je. Nombor 3, dia memang cara bagi izin tu dia cakap boleh hantar wakil saja. Dia kalau dia nak kahwinkan tu tak boleh. Dia memang jelas terang kata tak boleh. Maka izin kat sini tak sah. Gitu. Ya. Okey. Okey. So yang dekat sini wa innahathu fala. Ini sambungan kat mana tadi? Wa in adzinat lahu fi tazwij nahathu 'an at-tawkil fala yuwakkil. Okey. Sekiranya perempuan tu adzinat lahu fi tazwij, perempuan dia izinkan wali tu untuk kahwinkan dia. Okey. Dan dia larang wali tu dari menghantar wakil. So fala yuwakkil. So maka dia tak boleh hantar wakil. Ini isu ni isu sama ada kalau perempuan tu dia ni sayyib. Yalah, isu yang mana kena minta izin juga dari perempuan tu. Gitu. So kalau isu sama ada isu wali ghair mujbir ataupun kalau perempuan tu sayyib, janda. Sebab janda kan memang kena minta izin kan. So bila isu yang memang kena minta izin ni, so kalau perempuan tu izinkan wali tu untuk kahwinkan dia,
Tapi dia dah larang, dia kata tak boleh hantar wakil. Dia nak wali dia tu juga. So fala yuwakkil, tak boleh. Ni okey, sesama wa in qalat zawwijni sakitatan 'an at-tawkil wan nahy falahu at-tawkil fil asah. So sekiranya dia cuma bagi tahu kahwinkan aku, dia bagi tahulah dekat wali itulah, wali ghair mujbir tu ataupun wali mujbir kalau perempuan tu tengah sayyib kan, perempuan tu janda, dan dia senyap je tentang taukil. Saya kita taukil wan nahi an, so dia tak bagi tahu pun, dia senyap je pasal hantar wakil ataupun dia tak ada larang apa-apa pun, falahu taukil fil asah, maka sah je. Sah je taukil, maknanya wali tu dia boleh hantar wakil. Lannahu bil idzni mutasarrif bil wilayah fa ashbah al wasi wal qayyim. So ni bagi tahulah, maknanya ialah bila dah izinkan tu maknanya dia ada hakut tasarruf. So dia ada tasarruf bil wilayah. Dia boleh buat, kira dia ada kuasa untuk berkenaan dengan wilayah tu, so dia pun boleh hantar wakil. Transfer wilayah dia kepada wakil kan. So sebab tu boleh je. Cuma ni fil asah, so ada yang nombor 2, wasani لا يصح لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل. So ini dia bagi tahu lah, dia kata tak boleh. Maknanya kalau perempuan tu senyap je pasal taukil tu, maka wali tu tak boleh hantar wakil. Okay. Kerana yatasarraf bil izin, kerana dia ni apa yang dia buat ni berdasarkan izin gitu. Maknanya kena dia ni boleh kahwinkan sebabkan dia dah dapat izin gitu. So dia tak boleh hantar wakil melainkan dia dapat izin juga gitu. Okay. So ini nombor 2. Yang bawah ni okay. So walau wakkala ghairul mujbir, okay, sekarang ni ghairul mujbir, walau ni lebih kepada ghairul mujbir, walau wakkala ghairul mujbir qabla isti'dhaniha fi nikah lam yasih at-tawkil ala as-sahih al-mansus. So dia kata kalau ghair mujbir ni lah, kalau ghair mujbir ni pergi hantar wakil tanpa minta izin perempuan tu, tanpa minta izin nak kahwinkan, secara general lah, bukan minta izin nak hantar wakil tapi minta izin untuk nak kahwinkan perempuan tu, so tak sah lah, maka tak sah. Lam yasih an-nikah, lam yasih tawkil ala sahih al-mansus. So bila tak sah hantar wakil tu, kiranya tak sah lah nikah tu terus. لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف يوكل غيره, kerana dia tidak ada kuasa untuk kahwinkan sebab dia ni ghair mujbir kan. Dia ni ghair mujbir, so macam mana dia boleh hantar wakil. Ni untuk ghair mujbir saja. والثاني يصح لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن فلو تفويض ماله لغيره. Dia kata yang nombor 2 ni yasih, sah je. Dapat nombor 2 ni. لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن. Kerana dia boleh kahwinkan perempuan tu dengan syarat minta izin gitu. Bisyaratul izin. So maknanya dia ni memang boleh kahwinkan perempuan tu bila dia dapat izin gitu. So memang boleh je lah, dia kata falahu tafwid malihi li ghairihi. Falahu tafwid malihi li ghairihi ni kira dia boleh malihi li ghairihi. Ni macam contoh lah ni, contoh dari segi duit nak kot. Contohnya dia boleh tafwid malihi li ghairihi. Mungkin hantar apa ni, tafwid malihi.
Dia sama ada macam pegang duit orang lah, pegang duit orang gitu. Pegang duit orang atau bertasarruf dengan duit orang tu. Dia ghairi. Tapi antara tu lah tak tahu macam mana nak bagi contoh sikit. Tapi basically dia thani as-sihah. Lأنه يريد ذلك بشرط الإذن. Okay. Sebab dia boleh kahwin dengan perempuan tu dengan syarat dia dah dapat izin. Mana sah je kalau dia hantar wakil sebelum minta izin nak kahwin dengan perempuan tu pun gitu. Okay, dia hantar tu, diwakilkan dulu, dia kata okey nanti tolong nanti kahwinkan perempuan ni bla 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 gitu. Lepas baru dia pergi minta izin gitu. Ini situasi dia lah. Okay. And then وليقل وكيل الولي للزوج وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان. Oh ni apa yang wakil tu perlu bagi tahulah, okey. So wakil tu dia kena bagi tahu kepada zauj tu, lelaki tu, zawajtuka binta fulanin. So dia kena bagi tahu lah, saya kahwinkan awak anak lelaki ni gitu, anak gini. So ini cara yang dia kena bagi tahulah. So ai Zaidin masalan contoh. Binta Zaidin masalan bagi tahu. Okey, yang ni contoh ni pula apa ni? Kalau wakil tu dari zauj waliyaqul wali li wakil zauj. So yang ni zawajtu binti. So waliyaqul al-wali li wakil az-zauj zawajtu binti fulanan. Yang ni kalau yang ni sekiranya wali tu ni wali sendiri yang ni sekarang dah masuk isu macam mana nak bagi tahu ni kalau kita dah hantar wakil, cara sirah dia macam mana. Cara sirah dia macam mana. So yang ini kalau ayah wali tu sendiri yang approach dia bukan wali yang hantar wakil yang ni wali sendiri approach. Tapi dia approach siapa? Dia approach wakil kepada suami tu atau lelaki tu. Gitu. Maknanya yang suami tu yang nak kahwin tu dia hantar wakil. Okey. So apa yang dia kena cakap? Dia kena cakap gini, zawajtu binti fulanan. So saya kahwinkan anak saya dengan saya kahwinkan anak saya dengan nama fulan tu lah. Cik nak tanya, Yang zauj yang nak kahwin ni dia hantar wakil Yes. Situasi ni. Kiranya wakil kepada zauj dengan wali lah kan? Yes. Okay. Wakil kepada zauj deal dengan wali dalam sirah tu, dalam akad tu. So yang wali kena cakap apa? So wali dia akan cakap zawajtu binti fulan, maknanya saya kahwinkan anak saya dengan nama lelaki tu lah, maknanya dengan lelaki bla 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 bla. Okey. So dia tak ada sebab dia deal dengan wakil kan. Sebab kalau dia deal dengan zauj tu sendiri kan dia akan cakap zawajtuka kan, zawajtuka binti gitu. Tapi sebab dia deal dengan wakil, so dia cakap zawajtu binti nama lelaki tu fulan. Okey. Fayaqul wakiluhu qabiltu nikahaha lah. So ini jawapan wakil tu lah. Wakil kepada zauj tu macam mana dia nak reply, dia akan cakap qabiltu nikahaha lahu. Saya terima nikah ni untuk orang tu lah, untuk fulan tu. Okey. Okey, macam kalau so yang ni banyak sangat ni. So pentingnya semua ni bawah-bawah ni. Mata ni pendek je. Penting ke ini semua? Banyak mungkin situasi, contoh-contoh macam mana.
Orang rasa penting ke nak skip je? Kita tahu dia berat sikit lah kita ni. Banyak baca. So korang penat ke? Guys, semua okay guys? Okay. Kita skip lah. Okay, kita sambung. Okay, ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته لا صغيرة ولا صغير. Maknanya wali mujbir ni dia kena yalzam, kena kahwinkan majnunah, orang mana perempuan yang gila, majnunatin balighatin, majnunatin balighatin, kiranya dia ni perempuan tu gila dan insane, dan tapi dia ni balighah, dia dah besar. Wa majnunin zaharat hajatuhu, dia kiranya dia ada keinginan dalam linikah ni. So dia kena ni lah, dia kena kahwinkan. Okay, dia kata la saghiratin wala saghiri, maknanya ini mujbir. Mungkin majnun pun kira kalau laki pun sama lah kot. Laki ni kalau dia gila, dia tak boleh nak sendiri kahwinkan kan. So dia kena ni lah kot, Kata wa majnun balighin atbaqa jununuhu. So maknanya sama ada laki tu lah, laki tu pun gila. So la saghiratin wala kabiratin. So kalau dia orang ni kecil, so tak boleh lah. Okay, tak boleh kahwinkan. Ini untuk yang gila, yang gila. So ولا يلزم المجبور تزويج صغيرة ولا صغير سواء كان عاقلين أم مجنونين لعدم الحاجة في الحال. Okay, so dia tak perlu kahwinkan. Mujbir tak perlu kahwinkan sekiranya kalau dia orang tu kecil lagi. Sawak kana aqilain am majnunain, sama ada dia orang ni sin ataupun tak insane, kerana li'adam al-haja fil hal, dia orang tak perlukan, tidak ada keinginan untuk kahwin tu. Just nak tanya, apa ni, majnun ni memang laki ke? Majnun ni memang yang laki zauj tu ke? Boleh masuk lain sebenarnya. Hello.
Hello guys. Oh penat dah ke tu. Okay. Anak lelaki gila. Okey. Maksudnya anak lelaki lah kiranya wali, kiranya contoh ayah kahwinkan anak dia lah, anak dia lah, anak dia. Anak dia yang lelaki lah gitu. Okey. Okey, kita pukul 12 kita berhenti Rasanya ramai penat ni rasanya. Tapi masih banyak lagi sebenarnya kena baca ni. 267 nanti ada dalam 60 ke surat lagi kita. Okey. Mungkin selepas nantilah yang petang nanti kita ni kot. Kita cuba tengok soalan yang lepas Kita cuba tengok soalan yang lepas dan semester sebelum dia. Supaya kita tahulah mana yang biasanya soalan keluarnya yang mana. Kalau nak baca semua ni macam tak sempat dah rasanya. So kita tengok macam soalan mana yang selalunya keluar. And then kita buka tajuk tu, kita bincang. So korang rasa okey tak? Kalau lepas Zuhur kita buat gitu. Banyak rasanya. Sebab macam tak sempat nak cover ni. Kita pun bab nikah, bab yang inilah ini sebab yang next ni akan masuk 300 tu. 300 pun ada lagi, so tak masuk pun. Okay, so habiskan ini kejap tadi ويلزم المجبر وغيره إن تعين إجابة ملتمس التزويج. لازم الإجابة في ويلزم المجبر بالنصب وهو الأب. أوكي. إن تعين وغيره إن تعين كأخ واحد إجابة بالرفع ملتمسة التزويج. Ya ini tahu tak masuk dalam kepala dah. So kita berhenti di sinilah untuk sekarang. Nanti Thank you Jai. kita sambung. Kau apa sambung?